Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam Saudara Azmi Bugis ada berkongsikan pada lewat petang 6 lebih kurang macam tu. Ada satu perkongsian daripada Saudara Azmi Bugis. Posting beliau adalah berkenaan dengan satu komen yang soal di dalam laman Facebook beliau sendiri berkenaan dengan isu bagi tuntutan pengeluaran KWSP 20.0 ini, yang mana saya tertarik untuk memberikan sedikit respon berkenaan dengan soalan-soalan yang telah pun dipertanyakan kepada Saudara Azmi Bugis. Okey. Jadi beliau adalah seorang yang tak tahulah fake account ke apa kan. Jadi soalan beliau adalah minta maaf mencelah. Saya sokong perjuangan tuntutan KWSP 20.0 ini 100%. Jadi dia menyatakan yang dia bersetuju. Cuma kali ini cara tuntutan sangat berbeza dan sangat unik bagi saya. Terdapat beberapa poin yang dia nak ketengahkan. Okey. Yang pertama, admin secara terang-terangan meminta maklumat penuh pencarum. Perkara ini agak merisaukan, apalagi dengan keadaan negara yang hangat dengan isu-isu skamer sekarang. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ini, memang benar untuk mengisi borang aduan bagi tuntutan pengeluaran khas KWSP 20.0 ini memang ada diminta beberapa maklumat peribadi. Antara maklumat yang krusial adalah seperti nombor IC dan juga nombor telefon. Untuk nombor ahli KWSP sebenarnya nombor tersebut kita tak boleh buat apa-apa pun. Dengan ada nombor tersebut, orang pun tak boleh lagi curi ataupun keluarkan duit KWSP kita. Cuma maklumat yang penting di sini adalah nombor kad pengenalan dan juga nombor IC. Tetapi bagi kedua-dua maklumat ini, sebenarnya maklumat ini adalah agak light, adalah agak ringan dalam isu tuntutan untuk pengeluaran KWSP ini. Dan juga yang paling penting sekali, maklumat ini diminta dikongsikan ke dalam satu saluran saja, iaitu dalam Google Document. Google Document ni hanya mereka yang berada di Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat saja yang mempunyai akses. Mungkin hanya ada beberapa orang saja yang mempunyai akses. Jadi hanya mereka ini saja yang boleh melihat, dan tujuan mereka adalah untuk memproses dikeluarkan borang ini daripada secara digital dalam komputer kepada printed, kepada kertas A4 untuk diserahkan kepada pihak yang berkenaan apabila berlakunya pertemuan nanti. Jadi di sini maklumat tersebut sebenarnya penting untuk dikongsikan. Kita faham ada isu-isu berkenaan dengan data perlindungan peribadi, tetapi kalaulah kata kita apabila kita pergi berjumpa dengan Perdana Menteri sebagai contoh, katalah saya ni Azmi Bugis, saya pergi jumpa Datuk Seri Ismail, ni pencarum ni ada lebih kurang 1 juta ataupun 200,000 orang yang nak minta keluarkan lagi wang KWSP ni. Mereka ni adalah yang benar-benar terkesan curi rumah, yang telah lama pun tidak ada pekerjaan, mereka yang telah hilang pekerjaan sebelum pandemik lagi dan juga sebagainya. Jadi kalau saya pergi secara mulut saja, secara lisan, tanpa menyertakan bukti ataupun tanpa menyertakan sebarang sokongan, perkara ini bukan agak susah, memang susah untuk kita buktikan bahawa ada tuntutan ataupun ada permintaan daripada kalangan pencarum ataupun daripada kalangan rakyat sendiri. Contohnya, saya sedang pegang sebuah handphone di sini. Kalau penonton dalam video saya ini, satu orang penonton dia kata, itu handphone saya, tanpa boleh menyatakan apa-apa bukti, resip pembelian, nombor IMEI dia ke apakah. Jadi sesiapa sahaja boleh berkatakan apa-apa sahaja jika tidak ada sebarang bukti. Jadi benda ni adalah sangat lemah apabila kita nak utarakan ataupun kita nak perjuangkan ataupun apabila kita hendak ketengahkan. Sebab itu dalam setiap satu permintaan, tuntutan dan sebagainya, kita perlu sertakan dengan sebarang bukti. Saya boleh kata yang menonton video ini adalah semua adik-beradik saya sebagai contoh, tapi apa bukti dia? Saya kena tunjuklah bahawa mereka semua bin selamat, bin nama ayah saya sebagai contoh. Jadi kalau kita membuat tuntutan secara lisan tanpa mengemukakan sebarang bukti, ianya sangat pasti memang tidak akan berjaya. Sebab itu pentingnya di sini apabila pencarum willing tu, ataupun orang kata secara
sukarela untuk berkongsikan maklumat ini menunjukkan mereka berjaya mendapatkan maklumat daripada pencarum. Maksudnya betul ada tuntutan, betul ada permintaan daripada pencarum-pencarum KWSP. Sebab tu perlunya ada sedikit perkongsian maklumat peribadi, yang mana saya yakin perkongsian ini sebenarnya adalah selamat dan tidak akan jatuh kepada tangan mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Malah kalaulah kata na'udzubillah terdedah sekalipun, sebenarnya maklumat itu sangat sikit. Tak ada nombor akaun bank, tak ada password-password tertentu ke, ada nama username untuk akaun bank ke, untuk email ke apa, tak ada. Dia hanya benda-benda yang simple sahaja. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya, pencarum diminta untuk tanda tangan petisyen hingga hampir 200,000 diperolehi. Adakah ini tidak cukup untuk dibawa kepada pihak KWSP? Kalau tuntutan 1.0 dulu diambil kira, pada masa itu tanda tangan cuma 150,000 sahaja. Membandingkan tuntutan kali ini dengan tuntutan pengeluaran khas yang sebelum ini, sebenarnya tak boleh nak dibandingkan sedemikian, kerana pada waktu tuntutan khas dulu kita minta pada waktu itu majoriti merayu untuk dibenarkan lagi pengeluaran buat kali yang terakhir. Jadi masa tu kita dah nyatakan kita punya, orang kata macam syarat. Yang pertama, kita nak keluarkan untuk kali terakhir. Yang keduanya, pada waktu itu pula kita ada mendapat sokongan ramai juga daripada ahli-ahli politik, ahli parlimen, NGO dan juga sebagainya. Jadi lebih mudah untuk kita suarakan apabila ada sidang Dewan Rakyat dan sebagainya. Mereka ini akan menyuarakan berkenaan dengan isu-isu tuntutan ini. Tetapi pada kali ini, tuntutan pengeluaran KWSP 2.0, kita tidak ada siapa-siapa. Kerana dari segi ahli politik ataupun ahli parlimen dan sebagainya, mereka dah menolong kita. Sebab tu kita minta untuk pengeluaran khas sebelum ini dengan nyatakan bahawa syarat itu adalah pengeluaran yang terakhir. Tetapi untuk kali ini, pengeluaran ini difokuskan kepada mereka yang betul-betul terkesan, mereka yang betul-betul terjejas. Jadi sebab itu tidak ada sebarang sokongan daripada mana-mana pihak selain daripada beberapa NGO seperti PPIM kalau tak salah saya, dan juga kemudian ditubuhkan pertubuhan ini bagi membolehkan tuntutan ini berjalan dengan lebih lancar. Tak boleh kita nak bandingkan secara terus-menerus pada waktu itu. Kita kena tengok, kalau dulu kita masih lagi terkesan dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya, tetapi sekarang kita berada di fasa peralihan endemik. Walaupun belum masuk lagi endemik, tetapi dari segi rutin harian, pekerjaan dan juga sebagainya sudah boleh dilakukan seperti biasa. Keadaan dulu dan keadaan sekarang walaupun berbeza hanya beberapa bulan saja, setiap hari itu adalah tidak sama. Untuk membandingkan perkara pengeluaran yang lepas dengan tuntutan untuk pengeluaran yang sekarang ini secara langsung sedemikian, sebenarnya memang tidak boleh dilakukan sedemikian. Okey. Yang ketiga, terlalu banyak penerangan berkaitan tuntutan. Banyak video dan live dibuat tetapi masih belum ada tindakan untuk berjumpa dengan pihak berwajib. Jadi apabila masuk pada soalan yang ketiga ini, saya melihat bahawa penulis ni dia sebenarnya adalah orang yang mungkin tidak faham. Jadi apabila soalan ketiga ni, apabila saya tengok, saya dah tahu dia ni memang tak faham langsung. Dia ni memang tak faham langsung. Walaupun persoalan pertama dan persoalan kedua je, termasuk juga dengan persoalan yang keempat tu, nampak macam point dia macam, wah, dia macam berfikir macam tu. Tapi soalan ketiga tu sangat lemah. Kerana dia bertanyakan tentang kenapa tidak ada tindakan, sedangkan sekarang inilah kita sedang buat tindakan. Daripada satu, iaitu petition, setelah selesai petition ditutup, kita beralih pula kepada fasa pengisian borang. Hari itu petition untuk tunjukkan sokongan tu berapa ramai. Sekarang borang untuk tunjuk berapa ramai nak keluarkan, termasuk juga dengan sokongan. Jadi sudah tentulah kita kena bagi masa, iaitu sehingga kepada 31 Julai 2022. Kemudian selepas dah habis fasa pengisian borang, sudah tentulah masuk pula fasa untuk proses borang. Dah siap fasa untuk proses borang dan sebagainya, dah sediakan semua lengkap dalam bentuk dokumen yang seperti yang sepatutnya. Kemudian nak dapatkan temu janji pula, nak berjumpa dengan Perdana Menteri ke, dengan Tengku Zafrul ke, dengan CEO KWSP ke, dan juga sebagainya. Nak dapat respon, nak dapat tarikh yang available, tarikh yang mereka ini ada free, mereka ini tak ke mana-mana dan sebagainya. Nak dapat tu pun nanti akan mengambil masa juga. Ianya bukan satu benda yang mudah. Soalan ni sangat
sangat-sangat lemah untuk dipertikaikan. Dan bagi mereka yang mungkin bersetuju dengan saudara penulis ini, pada saya apabila masuk soalan ketiga ni, sebenarnya perkara ini menunjukkan bahawa dia itu adalah seorang yang short-minded, terlalu singkat sangat. Sedangkan kita dulu pengurangan khas pun kita fight daripada bulan 6, hujung bulan 6 apabila diumumkan pengeluaran air citra pada waktu tu RM5,000 saja. Masuk hujung bulan 6 awal bulan 7 tu kita dah bising lah, kita dah suarakan kita nak RM10,000 dan juga sebagainya. Bulan 4 tahun ni baru dapat. Bayangkan tempoh masa yang diperlukan untuk dapatkan pengeluaran khas RM10,000 sebelum ini, membandingkan kenapa tidak ada orang kata sebarang tindakan dan sebagainya, menunjukkan bahawa penulis ini sebenarnya tak faham apa-apa langsung berkenaan dengan tuntutan ini. Okey. Dan terakhir sekali adalah berkenaan dengan borang dan maklumat yang diminta. Persoalannya, adakah ianya merupakan maklumat tersebut merupakan maklumat yang diminta oleh pihak KDBSP ataupun sebagainya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang berhak untuk meminta maklumat orang lain. Barangkali persoalannya, ya, maklumat ini tidak diminta oleh pihak KDBSP. Berbalik kepada persoalan yang pertama tadi, ianya adalah diminta oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ni untuk menunjukkan bahawa adanya permintaan bagi tuntutan pengeluaran KDBSP 2.0 dan untuk menunjukkan adanya sokongan. Dia memang tidak, sebab tu ramai yang juga mesej saya sampai nak pergi ke KDBSP nak minta borang. Tidak, ianya masih sekarang ni masih lagi belum ada sebarang kaitan dengan KDBSP. Kaitannya dengan KDBSP adalah kita nak minta duit kita dalam KDBSP, itu saja. Selain daripada itu, borang ke petition ke selepas ni apa-apa saja yang akan berlaku masih lagi belum melibatkan sebarang maklumat ataupun sebarang keputusan ataupun sebarang arahan daripada pihak KDBSP sendiri. Kalau kita tunggu, memang benda ni takkan jadi. Jadi kita terpaksa buat. Dan bila kita terpaksa buat, kita terpaksa mencari satu kaedah yang sebaik yang mungkin. Jadi kaedah yang telah orang kata di-finalize ataupun ditetapkan oleh saudara Azmi Bukit dan juga rakan-rakan di Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat adalah seperti kaedah yang berikut. Seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini, kalau ada pihak yang merasakan perjuangan ini tersasar ataupun dia menggunakan kaedah yang tidak sepatutnya, meminta ataupun menggunakan perkara-perkara yang orang kata sensitif dan sebagainya, jadi mungkin anda boleh mengeluarkan satu idea, membuat perjuangan anda sendiri. Dan kalaulah perjuangan anda itu ataupun idea anda itu lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni, saya percaya majoriti pencarum mesti akan bersetuju punya dengan apa yang anda hendak lakukan. Menyuarakan perbezaan pendapat ataupun menyuarakan pandangan ataupun menyuarakan pendapat ni tidak ada sebarang masalah. Cuma apabila kita menyuarakan di dalam suara kita tu ataupun pertikaian kita tersebut, apabila adanya perkara-perkara yang nak dipertikaikan sedemikian, sebenarnya menunjukkan ianya adalah satu pemikiran yang sangat cetek di situ. Jadi saya harap bagi mereka di luar sana yang mana terbaca posting ini dan sebagainya, tidak perlulah kita terpengaruh dengan segala persoalan yang telah pun diajukan, kerana setiap perkara itu dia sudah tentu ada mengambil masa dan dia sudah tentu ada mengambil perkara-perkara yang kita terpaksa kongsikan, yang kita terpaksa korbankan. Kita tak minta turun ke jalanan dan juga sebagainya, tapi kita buat dalam cara yang orang kata sistematik dan lebih berhemah, berilmu dan beradab. Kita tak nak perkara-perkara yang buruk berlaku. Jadi itu saja yang saya nak terapkan dan nak kongsikan berkenaan dengan empat isu yang diutarakan daripada posting penulis ini yang telah dikongsikan oleh saudara Azmi Bugis. Jadi insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen atau sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.